panjang. Jadi contoh ciri panjang, objek yang panjang. Kita lihat tali di atas adalah pendek dan tali di bawah adalah panjang. Sebabkan kita ambil ukuran dari kita ber dan ganda. Okey, manakala kucing pula ringan. Kita kucing jenis kan? Kita kucing jenis. Hai murid-murid, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersua lagi bersama saya Cikgu Ayu dalam channel Ayu Mas. Ayu from Malaysia. Video pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang mata pelajaran matematik. Kita akan mempelajari tentang kenal objek, iaitu kenal ciri-ciri objek. Objektif pembelajaran pada kali ini adalah diharap pada akhir pembelajaran ini murid-murid boleh mengenal ciri-ciri objek tertentu. Yang kedua, cikgu harap murid-murid boleh membezakan ciri-ciri objek tersebut dengan baik. Dan objektif yang terakhir iaitu yang ketiga, diharap murid-murid boleh membanding kuantiti kumpulan objek dengan betul. Adakah murid-murid telah bersedia untuk belajar? Berikan tumpuan sepenuhnya sepanjang pembelajaran ini. Okey, jom kita mulakan. Baik murid-murid, pembelajaran yang pertama kita akan mengenali ciri-ciri objek. Okey, untuk ciri yang pertama kita akan mempelajari tentang ciri panjang dan pendek. Baik murid-murid boleh ikut dan lakukan seperti tangan cikgu ni ya. Panjang, pendek. Okey, ciri yang kedua adalah besar, kecil. Okey, lakukan bersama-sama cikgu. Besar, kecil. Okey. Ciri yang ketiga kita akan kenali adalah tebal, buat tangan besar macam ni, tebal, nipis. Tebal dan nipis. Seterusnya kita akan kenali ciri berat, ringan. Berat, ringan. Lakukan bersama-sama cikgu. Berat dan ringan. Okey, ciri yang terakhir kita akan pelajari tentang tinggi, rendah. Angkat tangan. Tinggi, ni menandakan tinggi. Ciri-ciri tinggi dan rendah. Okey. Seterusnya kita akan lihat contoh-contoh untuk mengenali ciri-ciri objek yang cikgu telah nyatakan tadi. Okey, baik murid-murid. Mari kita lihat ciri-ciri objek ataupun mari kita kenali ciri-ciri objek, iaitu ciri yang pertama, panjang, pendek. Ingat tangan, lebarkan, luaskan tangan kamu tu panjang. Yang ni pendek. Okey, kita lihat contoh yang pertama iaitu tali. T-A-L-I, tali. Okey, ada dua gambar tali kat sini. Tali yang atas, tengok yang berada di atas. Panjang ke pendek? Berbanding dengan tali yang berada di bawah. Okey. Kamu lihat di sini. Tali yang di atas bermula di bahagian kiri sampai bahagian kanan. Okey. Yang ni pula sama. Bermula bahagian kiri ni sampai hujung di bahagian kanan ni. Agak-agak mana satu panjang, mana satu pendek. Okey, mari kita lihat. Okey, yang ni pendek. Okey. Yang ni adalah contoh untuk ciri pendek. Okey. Manakala tali yang di bawah adalah panjang. Panjang. Yang ni contoh ciri
panjang, objek yang panjang. Kita lihat tali di atas adalah pendek dan tali di bawah adalah panjang. Okey. Kedua. Untuk ciri panjang dan pendek, kita ambil contoh objek iaitu pembaris. Lihat pada gambar di bawah ataupun di dalam skrin kamu ini ada gambar apa? Pembaris. Ada dua pembaris. Okey. Rasa-rasanya mana satu pembaris yang panjang dan mana satu pembaris yang pendek? Okey, kita lihat. Okey, pembaris yang di atas ni adalah pembaris yang pendek. Ini. Pembaris ni pendek. Berbanding pembaris lagi satu ni panjang. Ni, pembaris ni panjang. Pembaris atas pendek dan pembaris sebelah, dia bukan atas bawah ya. Pembaris di sebelah kiri pendek, pembaris di sebelah kanan panjang. Contoh yang ketiga untuk ciri panjang dan pendek. Okey, kita ada pensel. Ada satu, dua pensel. Pensel di atas dan pensel di bawah. Okey, cuba buat tangan. Panjang, pendek. Apa bezakan, lihat pada gambar pensel ni, mana satu pendek, mana satu panjang. Okey, kita tengok ya. Pensel yang berada di atas ini adalah pendek. Dia mempunyai ciri-ciri yang pendek. Berbanding pensel yang berada di bawah, dia adalah, pensel ini adalah panjang. Okey. Pendek, panjang. Okey. Boleh ya murid-murid? Seterusnya, mari kita lihat. Okey, cikgu nak kenalkan ciri-ciri tinggi dan rendah. Angkat tangan naik atas, tinggi. Turunkan, rendah. Okey. Kita lihat contoh yang pertama iaitu tiang bendera. Tiang bendera. Okey, ada dua tiang bendera kat sini. Yang sebelah, okey, tangan cikgu dia terbalik sikit. Okey, yang sebelah kanan, sebelah kanan, sebelah kanan adalah bendera, tinggi ke rendah? Yang kiri pula tinggi ke rendah? Okey, tengok. Rendah. Mana yang rendah? Okey, yang rendah adalah bendera yang berada di sebelah kanan. Manakala bendera yang tinggi, ni tinggi. Tinggi. Bendera yang tinggi adalah bendera yang di sebelah kiri. Okey. Yang kedua untuk ciri tinggi dan rendah. Okey, kita lihat contoh pokok. P-O-K-O-K, pokok. Ada pokok kelapa dan ada pokok pisang. Suka tak makan buah pisang? Suka tak minum air kelapa? Okey, ni adalah pokok kelapa. Okey, yang sebelah ni pokok pisang. Kita tengok mana satu tinggi, mana satu rendah. Okey. Pokok pisang adalah pokok yang rendah. Pokok pisang ni rendah. Manakala pokok kelapa pokok yang tinggi. Okey. Pokok kelapa pokok yang tinggi. Manakala pokok pisang pokok yang rendah. Mari kita lihat contoh seterusnya untuk ciri-ciri tinggi dan rendah. Iaitu pasu. Okey, pasu. Ini adalah contoh pasu.
ada pasu tinggi dan ada pasu yang rendah. Okey, mana satu pasu tinggi, mana satu pasu rendah? Okey, yang ini adalah contoh pasu rendah. Ni, yang orange ni pasu rendah. Okey, manakala yang pasu warna biru putih ini adalah pasu tinggi. Okey, jadi tinggi, rendah. Okey, seterusnya kita lihat ciri-ciri. Kena kenal ciri-ciri tebal, nipis. Okey, tengok tangan cikgu ni. Tebal, angkat sebesar satu jengkal. Tebal, nipis. Kita lihat contoh yang pertama untuk tebal dan nipis adalah buku. Okey, kita tengok. Okey, kita tengok gambar buku. Okey, ini ada dua gambar buku. Mana satu tebal, mana satu nipis. Tengok betul-betul dalam gambar ni. Okey, ini cikgu kenalkan yang pertama tu tebal. Buku ni tebal dia. Kan? Okey, buku yang pertama ni, ini adalah buku yang tebal. Manakala buku yang berada di sebelahnya adalah buku yang nipis. Okey, nipis. Mana buku nipis? Ini buku nipis. Tebal, nipis. Contohnya adalah kayu. Tengok gambar di sebelah kanan ni. Ada gambar kayu. Mana satu tebal, mana satu nipis. Dia ada pelbagai peringkat ni sampailah ke atas. Dari yang bawah sekali ni, rasa-rasa tebal ke nipis? Okey, yang bawah sekali ni adalah kayu yang tebal. Mana? Ni. Ini kayu paling tebal. Tebal. Dia jadi apa? Berperingkat ni. Ni start dari sini tebal, naik atas, tebal sikit, naik lagi, kurang tebal sikit, makin naik ke atas kat sini. Yang ni adalah kayu yang nipis. Apa? Kayu yang nipis. Mana kayu nipis ni? Ni, kayu paling nipis. Jadi, kat bawah ni kayu yang tebal. Pergi naik atas, tengok sampai kayu yang paling atas tu adalah kayu yang nipis. Terusnya, contoh yang ketiga untuk tebal dan nipis adalah tilam. Okey, tengok gambar tilam. Ada dua tilam tu. Ada tilam yang dekat atas dan tilam yang berada di bawah. Agak-agak mana satu tilam yang tebal dan mana satu tilam yang nipis? Okey, tilam yang berada di bawah ni adalah tilam yang tebal. Manakala tilam yang berada di atas adalah tilam nipis. Tebal, nipis. Biasanya kalau kita gunakan tilam yang tebal, kita akan tidur dengan selesa. Kalau yang agak nipis tu kurang selesa. Tapi kita perlu sentiasa bersyukur walaupun tebal ke nipis, sekurang-kurangnya kita tidur di atas tilam. Okey, seterusnya ciri-ciri yang seterusnya yang cikgu akan kenalkan adalah ciri berat dan ringan. Berat, macam nak apung tangan tu. Berat, ringan. Berat, dengan keruk-keruk dahi sekali maksudnya berat, ringan. Okey. Contoh yang pertama, kita ambil contoh haiwan lah. Nak bagi kamu nampak begitu berat dengan ringannya. Ni. Haiwan yang pertama gajah. Kita ada gajah. Yang kedua kita ada apa ni? Kucing. Comelnya kucing kan? Meow meow. Siapa suka kucing? Angkat tangan. Okey. Kita ada gajah dan kucing.
Okey, untuk gajah ni, berat ya. Berat. Kita boleh angkat ke? Macam ni pun tak boleh ya. Kita tak boleh angkat gajah sebab gajah lagi lebih berat dari kita, berganda-ganda. Okey. Manakala kucing pula ringan. Kita boleh pegang kucing macam ni kan. Kita boleh pegang kucing macam ni. Anak kucing kita boleh pegang macam ni. Kan? Betul tak? Siapa pernah pegang anak kucing macam ni? Anak yang baby lah. Janganlah anak dah besar tu pegang macam ni. Sebab biasa ibu kucing dia akan gigit dekat bahagian leher anak kucing tu untuk bawa untuk dukung anak kucing tu bawa ke mana-mana lah yang dia nak bawa. Jadi sebab tu anak kucing kita boleh pegang macam ni je dekat leher dia sebab dia ringan, sangat ringan. Jadi kita boleh angkat. Okey. Kenderaan. Kita tengok ada apa? Ada lori dengan basikal. Siapa ada basikal kat rumah? Angkat tangan. Ada tapi tak tahu naik. Kena belajar lah tu kan. Okey, kita ada lori, kita ada basikal. Rasa-rasa kamu lah. Mana satu yang berat, mana satu yang ringan? Okey, kita tengok lori. Lori adalah kenderaan yang sangat berat, sangat berat. Tak tahulah dia lebih berat dari gajah ke gajah lagi berat dari lori. Dia depends dengan kebesaran lori tersebut. Kalau yang lori trailer tu sangat berat. Kita boleh angkat tak? Tak boleh sebab lori berat. Manakala basikal pula adalah objek yang ringan. Cikgu nak tanya kamu ni, agak-agak basikal ni kamu boleh angkat tak? Biasanya basikal ni kita boleh angkat, dia tak berapa berat. Jadi basikal adalah objek yang ringan, kita boleh angkat. Contoh yang ketiga, iaitu perkakasan. Kita ada apa ni? Lesung batu. Satu lagi kita ada bekas apa ni ya? Kita panggil apa? Awak panggil apa? Bekas plastik lah, bekas plastik makanan. Okey, mana satu berat, mana satu ringan? Siapa pernah pegang lesung batu? Tak pernah? Kat rumah ada tak? Nanti tanya dekat ibu, ada lesung batu tak? Sebab kat rumah cikgu ada. Cikgu masih menumbuk guna lesung batu untuk menumis. Orang kata lesung batu rasa dia lagi berbanding kita blend. Tapi ikutkan zaman moden ni sama je. Okay. Asalkan kita dapat masak dan kita boleh makan. Okey, untuk lesung batu ni, dia batu, nama pun batu, dia perbuat daripada batu kot. Sebab tu nama dia lesung batu. Dan dia, okey, kita tengok dulu lesung batu ni berat ke ringan? Okey, lesung batu ni berat ya. Walaupun dia berat, dia tak adalah sangat berat. Kita masih boleh angkat. Cuma dia berbanding dengan, okey, tengok bekas makanan plastik ni ringan. Ringan kita angkat macam tu je. Tapi lesung batu kena guna dua-dua belah tangan. Sebabnya kalau kita angkat sebelah tangan je, kalau terjatuh, kalau tangan kita ni tak kuat, terjatuh, terkena kaki, dah bahaya, boleh luka, boleh sakit. Okey, jadi lesung batu, mana lesung batu? Cikgu tak highlight ni, kamu nampak ke lesung batu yang mana? Ni lesung batu. Ni lesung batu. Okey. Lesung batu lebih berat ataupun lesung batu ni berat. Manakala bekas plastik makanan ni adalah ringan. Berat, ringan. Okey. Okey, seterusnya kita tengok contoh. Okey, untuk ciri yang seterusnya, cikgu nak kenalkan besar, bulat besar, besar, kecil, besar, kecil. Okey, cikgu bagi contoh kek. Selalu makan kek tak? Siapa suka makan kek? Angkat tangan. Okey, cikgu kurang sikit kek sebab dia manis. Kita kena makan berpada-pada ya, untuk jaga kesihatan. Okey, kek yang pertama ni, kek apa ni rasa-rasa? Kek coklat kot kan? Kek coklat, kek hari jadi. Siapa ada apa? Siapa hari jadi, hari lahir dia, kadang-kadang mak atau ayah belikan kek.
Yang kedua ni cupcake. Cupcake ni. Rasa-rasa mana satu kecil, mana satu besar. Kek hari jadi ni yang berlilin-lilin ni rasa-rasa besar ke ataupun dia kecil je? Kita tengok. Besar ya. Biasanya kek hari jadi dia bulat besar. Besar dia tu berbanding cupcake ni kecil saja. Satu tapak tangan. Tak. Kalau kamu buat macam ni, satu ni je cupcake. Kalau kek hari jadi ni selalu dia besar sikit bulatan dia. Okey, boleh ya? Okey. Kek yang pertama yang besar ni, yang besar kek hari jadi ni kek besar, manakala cupcake ni adalah kek yang kecil. Pula contoh yang kedua untuk besar dan kecil adalah kasut. Perasan tak kalau kita beli kasut, apa yang kita cari dekat kedai tu selain dia punya design? Contoh kasut sekolah lah. Mak kamu akan cari saiz. Sebab saiz tu menentukan kasut besar ataupun kecil. Okey, kita tengok ada kasut apa kat sini. Kasut kerja untuk lelaki dan kasut kanak-kanak. Apa ni? Spiderman. Comel kan kasut ni. Okey, sekarang kita lihat kasut yang besar yang mana satu. Ya, kasut besar ni kasut lelaki dewasa. Lelaki dewasa kenalah pakai kasut besar kan? Takkan pakai kasut kanak-kanak, betul tak? Jadi kasut ni adalah kasut yang besar, manakala kasut kanak-kanak adalah kasut yang kecil. Jadi saiz kasut memainkan peranan ketika kita membeli kasut, sama ada kaki besar ataupun kaki kecil. Kadang-kala walaupun kita sebaya dengan rakan kita, contoh kamu umur 7 tahun, kawan kamu lagi satu tu pun umur 7 tahun. Tapi kenapa kawan kamu boleh pakai saiz kecil tapi kaki kamu tu tak boleh pakai saiz yang sama? Sebab lebar besar kaki kita tak sama dengan orang lain. Okey. Contoh yang kedua untuk besar dan kecil, contoh ketiga, maafkan cikgu, iaitu meja. Cikgu bagi contoh kat sini, meja guru dan juga meja murid. Mana satu meja yang besar, mana satu meja kecil? Okey, meja guru adalah meja yang lebih besar. Dia besar. Besar. Meja guru meja besar. Manakala meja murid kecil saja. Kecil saja kan? Betul tak? Dah lama tak pergi sekolah. Sebab PKP ni, ingat lagi tak meja guru dengan meja murid? Meja guru besar dan luas. Meja murid kecil saja. Pembelajaran akan bersambung pada bahagian kedua. Teruskan menonton video PDPC berikutnya iaitu kenal objek bahagian kedua untuk tajuk membezakan ciri-ciri objek. Terima kasih. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jangan lupa subscribe channel Ayumas dan tekan butang loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video terkini. Like dan share. Boleh juga komen di bawah untuk penambahbaikan pembelajaran yang akan datang. Jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum.